Assalamualaikum dan selamat pagi. Pelancaran Manifesto Barisan Nasional jelas mencerminkan misi kerajaan memastikan negara dapat ditadbirkan dengan baik dalam segala aspek dan ia juga jelas menunjukkan satu manifesto untuk semua kaum dan parti komponen. Bagi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak, bagaimanapun perkara ini tidak terdapat pada pihak pembangkang. Parti-parti pembangkang ni, dia main sendiri. PAS keluar manifesto dia sendiri, DAP keluar manifesto dia sendiri, Parti Keadilan dengan manifesto dia sendiri. Bagaimana dia nak mentadbir negara sebagai pemerintah kalaulah manifesto pun tak boleh cetak manifesto yang dianggap sebagai mencerminkan pendirian bersama. Jelas Datuk Seri Najib, ketidaksefahaman ini nampaknya turut berlaku dari segi penggunaan logo parti dan juga simbol yang akan diguna pakai dan manifesto pembangkang. Ini tidak termasuk program dan agenda yang ingin diperjuangkan bersama. Sehubungan itu, rakyat diminta menyokong BN kerana parti komponen kerajaan mempunyai hala tuju yang jelas dalam mengemudi negara. Selain bermatlamatkan menjaga kesejahteraan rakyat, manifesto BN turut dilengkapi persediaan menghadapi apa juga cabaran yang mendatang masa depan. Datuk Seri Najib berucap di ceramah pilihan raya kawasan Parlimen Titiwangsa di Desa Pandan malam tadi. Kempen berkenaan adalah kempen pertama Timbalan Perdana Menteri di luar kawasan Parlimen Pekan selepas penamaan calon pada 24 Februari lalu. Di majlis sama, Timbalan Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan mengiklankan pelan struktur tempatan bagi pembangunan kampung baru 1 April ini. Menurut Datuk Seri Najib, usaha memaparkan pelan berkenaan bertujuan mendapatkan reaksi awal mengenai konsep permodenan yang akan dilaksanakan. Langkah pertama, first step, ke arah pembangunan, pemodenan dan pembangunan menyeluruh kampung baru. Perdana Menteri dah bersetuju, tapi konsep pembangunannya biarlah bila kita dapat orang kata feedback, reaksi daripada masyarakat umum, kita dapat reaksi, kita akan buat penilaian, kita akan buat perubahan yang sesuai pada pelan. Jelasnya pembangunan semula kampung baru itu bertujuan mengurangkan golongan miskin serta kawasan setinggan. Usaha itu juga ke arah meningkatkan taraf hidup masyarakat kawasan berkenaan untuk jangka masa panjang. Semua calon bertanding pada pilihan raya umum ke-12 dibenar melantik seorang ejen bagi memantau pengiraan undi pos di pusat pengiraan undi sama ada di kem tentera, pusat pentadbiran pasukan gerak am atau di ibu pejabat polis di negeri masing-masing. Sehubungan itu, semua ejen calon diingatkan agar mendapatkan borang kebenaran dari pusat-pusat berkenaan selewat-lewatnya 2 hari sebelum hari pengundian. Keputusan itu dibuat SPR dalam usaha memantapkan lagi sistem pengurusan pilihan raya umum ke-12. Menurut setiausahanya, Datuk Kamruzaman Mohamad Noor, sebelum ini pengiraan undi pos hanya dipantau oleh wakil SPR serta wakil-wakil pegawai pengurus. Walaupun ia dilakukan dengan telus dan teratur, namun ada pihak yang masih mempertikaikan perkara itu. Justru setelah mendapat persetujuan daripada pihak polis dan tentera, seorang ejen calon akan dibenarkan menjadi pemerhati sewaktu pengiraan undi dibuat. Mulai daripada pilihan raya umum ke-12 pada kali ini, sukacita dimaklumkan bahawa SPR telah pun mendapat persetujuan dan kebenaran daripada pihak berkuasa Angkatan Tentera Malaysia iaitu ATM dan Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM bagi membolehkan ejen-ejen calon iaitu ejen-ejen pengundian pos, calon-calon yang bertanding untuk memerhatikan urusan pengundian pos. Mengenai undi pos pelajar dan warga Malaysia yang berada di luar negara, beliau berkata ia boleh dibuat dengan pos sendiri atau menggunakan saluran karung diplomatik yang ditempatkan di semua kedutaan Malaysia.
Dalam pada itu, Datuk Kamaruzaman turut mengingatkan calon agar segera membuat pembayaran deposit sebelum mempamerkan bahan kempen. Mereka yang gagal berbuat demikian akan dikenakan tindakan mengikut Seksyen 24B-4(B) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Di bawah peraturan berkenaan, semua calon diwajibkan membayar deposit sebanyak RM5,000 bagi calon parlimen dan RM3,000 bagi calon Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, menurut Datuk Kamaruzaman, jika calon gagal menurun dan membersihkan semua bahan kempen dalam tempoh 14 hari, wang deposit berkenaan akan digunakan untuk tujuan pembersihan. Selain itu, semua pekerja parti diingatkan agar mematuhi arahan mempamerkan bahan kempen. Antaranya tidak menaikkan sebarang poster dalam lingkungan 50 meter daripada pusat mengundi. Mana-mana orang yang telah melakukan sesuatu kesalahan yang telah saya nyatakan tadi, apabila disabitkan, boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau denda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan dan didenda kedua-duanya sekali. Selepas penamaan calon Ahad lalu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Mohamad Ali Rustam yang juga calon DUN Bukit Baru mempunyai jadual ketat untuk menerangkan wawasan Barisan Nasional kepada umum. Pada Majlis Pecah Tanah sebuah sekolah, Datuk Seri Mohamad Ali Rustam berkata institusi pendidikan akan menjadi penjana ekonomi yang baru bagi Melaka menjelang Melaka Maju 2010. Berucap di Majlis Pecah Tanah Sekolah Kebangsaan Muzaffar Shah Bukit Katil, Datuk Seri Mohamad Ali berkata pembangunan Melaka akan datang berasaskan ilmu pengetahuan seperti yang disarankan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Katanya bagi mencapai status Melaka Maju menjelang 2010, pendidikan akan terus menjadi agenda utama Barisan Nasional. Sebenarnya institusi pendidikan amat berkesan untuk membantu membangunkan negeri dan juga negara. Lebih-lebih lagi Malaysia, sebuah negara pendidikan, sebuah negara modal insan, human capital. Kita memberi penekanan utama dalam pembangunan negara kita melalui pendidikan. Ini yang Pak sebut modal insan. Di DUN Bukit Baru, Datuk Seri Mohamad Ali Rustam berdepan 1 lawan 1 dengan calon PAS Bakrin Siddiq. Pengundi Permatang Pauh dinasihatkan agar tidak tertipu dengan permainan politik PKR yang terang-terang berjuang untuk kepentingan peribadi penasihat mereka, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin berkata, PKR hanya menganggap pilihan raya ini sebagai satu permainan. Ini kerana calon PKR Pematang Pauh, Datin Seri Wan Azizah Wan Ismail sebelum ini menyatakan akan menyerah kerusi itu kepada Datuk Seri Anwar jika PKR mengekalkan kemenangannya di kawasan parlimen itu. Datuk Seri Hishamuddin berkata demikian ketika melawat peti undi sekitar Dun Paloh di kawasan parlimen Sembrong, Johor. Tegasnya kerusi Pematang Pauh bukan barang gadaian kerana akhirnya masa depan penduduk juga yang akan tergadai. Bagi BN, kata beliau lagi, ia tidak pernah melihat perjuangan parti sebagai satu permainan. Ini kerana perjuangan BN memang jelas dan bersungguh-sungguh untuk membela rakyat, khususnya pengundi Permatang Pauh.